Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersama lagi sekali lagi dalam slot Jom Belajar bersama Ustaz Muhammad Fahmi. Jadi baik, insyaAllah Ustaz harapkan, Ustaz mendoakan agar anak-anak murid Ustaz di rumah berada dalam keadaan sihat sejahtera, ya, masih bersemangat untuk melakukan ataupun melaksanakan PDPR, pembelajaran di rumah. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita membaca doa sebelum belajar. Baik, murid-murid tadah tangan mengaminkan bacaan doa yang Ustaz akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmah-hikmahmu ya Allah. Berikanlah kami rahmat-rahmatmu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi dengan bacaan doa itu tadi, kita mengharapkan agar diberikan kemudahan dan kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar, untuk kita sama-sama mendapat input-input penting dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kita lihat slide di sebelah. Baik, inilah yang kita akan belajar pada hari ini, tajuk nifaq. Nifaq, kan? Ataupun selalu kita dengar perkataan munafiq. Itu berasal daripada perkataan nifaq. Jadi, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini dan apa yang kita akan belajar pada minggu hadapan seterusnya. Okey. Baik, ini yang kita akan belajar pada minggu ini. Minggu ini kita akan belajar 3 perkara, iaitu yang pertama, maksud nifaq. Apa dia maksud nifaq? Apa dia arti bagi nifaq? Yang kedua, kita akan melihat kepada dalil larangan daripada kita menjadi nifaq ataupun menjadi munafik. Dan yang ketiga, kita akan lihat bahagian-bahagian nifaq. Apa dia kategori nifaq. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat apa dia maksud nifaq. Okey? Kita tengok sebelah. Baik, di sini disertakan maksud nifaq. Anak-anak murid Ustaz boleh lihat pada paparan yang telah disediakan dan membaca bersama-sama. Baik. Apa dia maksud nifaq? Maksud nifaq ini adalah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ada dua frasa, iaitu menzahirkan keimanan, yang kedua menyembunyikan kekufuran. Jadi senang saja nak ingat dua frasa, iaitu apa dia? Menzahirkan keimanan dan yang kedua menyembunyikan kekufuran. Senang saja nak ingat. Harap anak murid Ustaz di rumah dapat ingat apa dia pengertian nifaq. Seterusnya, kita lihat apa dia dalil larangan nifaq. Kita akan lihat kepada dua bahagian, iaitu yang pertama dalil daripada Al-Quran itu sendiri, daripada kalam Allah, dan yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat yang pertama daripada Al-Quranul Karim, yang kita ambil daripada surah An-Nisa ayat yang ke-145 yang Ustaz akan bacakan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kan? Yang bermaksud, apa dia maksud dia? Maksud dia innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu. Kan? Munafiqina, itu dia munafik, orang-orang munafik. Ada ramai munafik, jadi munafiqin. Fid darkil asfal, akan ditempatkan pada tingkatnya yang terkebawah sekali. Minan nar, daripada lapisan neraka. Jadi Allah kata apa? Allah kata barang sesiapa, sesungguhnya orang-orang munafik ini Allah akan tempatkan di mana? Di tingkat yang paling bawah itu daripada lapisan neraka. Dia dekat bawah sekali. Jadi berjaga-jaga kita daripada sifat munafik ini ataupun daripada sifat nifaq ini. Janganlah kita menjadi antara orang-orang yang munafik. Kita amat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, kita akan lihat kepada hadis Nabi, iaitu apa dia? Baik,
Hadis Nabi ini daripada an Abi Hurairah, anin Nabi qala. Nah, daripada Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah. Dia kata Rasulullah ini bersabda, ayatul munafiq thalath. Dia kata apa? Ayat munafik ini ada 3 ataupun bukti ataupun tanda-tanda. Tanda-tanda orang munafik ini ada 3. Kita tengok yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Nah, itu yang pertama, dia berbicara, dia berdusta. Maknanya dia menipulah. Okay, yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua dikatakan adalah apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dia dah berjanji, dia mungkir janji. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga apa dia? Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, diberi kepercayaan, dia khianat. Maknanya dia tidak melaksanakan amanah tersebut. Jadi ada 3 tanda yang Nabi SAW dah nyatakan kepada kita. Apa dia tanda-tanda orang munafik? Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dan yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia dia khianat. Dia tidak melaksanakan amanah tersebut. Jadi ini dalil, 2 dalil daripada, satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyatakan bahawa kita ni janganlah menjadi orang-orang yang munafiqin. Munafik ni janganlah jadi, jangan ada sifat nifak dalam diri kita. Okey. Jadi hukum nifak ini adalah apa dia hukum nifak? Boleh tengok dalam buku teks. Hukum nifak adalah haram. Dalam buku teks, buku surat 107. Hukum nifak adalah haram berdasarkan dalil-dalil tadi. Okey. Jadi yang seterusnya kita lihat apa dia. Baik, yang seterusnya bahagian-bahagian nifak. Bahagian nifak ini ada 2 sahaja, sama dengan tajuk yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu tajuk kufur ada 2 juga. Samalah dengan nifak ada 2, iaitu yang pertama apa dia? Nifak i'tiqad. Dan yang kedua nifak amalan. Kita lihat apa dia nifak i'tiqad, iaitu tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Ini memang satu benda yang sangat tak baguslah. Tanda-tanda dia nifak i'tiqad ni, dia sebenarnya tak beriman pun dengan ajaran Islam, tapi dia berpura-pura sahaja. Pura-pura sahaja. Okey? Jadi ini tanda-tanda orang munafik. Baik. Yang kedua nifak amalan. Dia berdusta, dia memungkiri janji, dan dia mengkhianati amanah. Senang cerita, sama juga i'tiqad ni adalah pegangan dia. Maknanya dia tidak beriman, maknanya dia tidak berpegang kepada ajaran Islam, tetapi dia berpura-pura berpegang kepada ajaran Islam. Nifak amalan ni pula daripada segi perbuatan. Macam tadi, berdusta, memungkiri janji, dan mengkhianati amanah yang telah diberikan. Jadi itu sahaja 2 bahagian nifak ini. Jadi anak-anak murid ustaz perlu tahu 2 bahagian ini supaya kita tidak terjerumus dalam kancah-kancah ataupun dalam perkara-perkara yang boleh menjadikan kita bersifat nifak. Itu dia. Okey? Jadi boleh tengok balik. Tengok balik apa dia yang tadi tu dalil kan. Bahagian-bahagian nifak dan juga erti nifak. Itu sahaja untuk pelajaran pada minggu ini. Kita tengok pula apa dia pada minggu hadapan. Okey, seterusnya. Inilah yang kita akan belajar seterusnya, iaitu faktor. Faktor yang mendorong kepada nifak. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang menyebabkan nifak. Perkara yang menyebabkan nifak. Dan yang ketiga, kesan nifak dalam kehidupan. Baik, kita lihat yang pertama, faktor yang mendorong kepada nifak. Ada 4 faktor sahaja. Jadi kena dengar dengan teliti dan perhatikan apa dia faktor-faktor yang mendorong kepada nifak. Iaitu yang pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah.
Jadi bila lemah iman ni akan senang menjadikan kita munafik. Jadi kena perbanyakkan iman, perkuatkan iman kita. Okey. Jadi yang kedua apa dia? Tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Inilah dia. Bila kita tidak jujur, kita tidak amanah, jadi senanglah kita nak mengkhianati amanah yang telah diberikan. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kita menjadi daripada salah seorang daripada golongan-golongan tersebut. Jadi yang ketiga, apa dia faktornya? Faktor yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Bila kita kurang bersyukur, kita nak lebih, kita tamak. Bila kita tamak, mulalah akan muncul perkara-perkara ataupun keinginan kita mengkhianati sesuatu. Kita nak senang, kita khianat. Itu faktor jugalah. Jadi kena berjaga-jaga. Dan yang seterusnya, yang keempat, haloba. Haloba ni tamak. Haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Dia nampak dunia ni, hidup mewah ni memang best. Dia rasa begitu kan. Jadi dia nak semua apa yang best dalam dunia ni. Jadi dia sehingga melakukan kezaliman. Dia tak kisah pasal orang lain, janji dia senang walaupun dia menzalimi orang lain. Jadi itu kena jaga-jaga. Jadi 4 faktor inilah yang akan mendorong kepada sifat-sifat nifak itu. Jadi berjaga-jaga. Kalau kita ada ciri-ciri salah satu daripada ini, maka kita kena kuatkan keimanan kita kembali, hilangkan daripada perkara-perkara tersebut. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada perkara-perkara yang menyebabkan nifak. Perkara-perkara yang menyebabkan nifak. Yang pertama, ini kita ambil daripada hadis Nabi tadi, iaitu apabila bercakap dia berdusta. Jadi kita kena hilangkan kata-kata kita yang menipu kan. Bila kita selalu cakap dengan kawan, kita borak dengan kawan, kita sukalah nak menipu lah, nak menggebang lah. Hati-hati, itu adalah antara tanda-tanda orang munafik. Jadi kena elakkan. Jadi yang kedua, apabila berjanji dia mungkiri. Ini selalulah kita buat kan. Jadi hati-hati. Contohnya kita janji kita nak jumpa pukul 9. On the way. 9 suku tak sampai-sampai. 9:30 rupanya dia baru bangun. Jadi itulah dia tanda-tandanya juga. Kita telah memungkiri janji dengan kawan-kawan kita. Jadi hati-hati. Dan yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Dan bila kita dah diberi amanah, contohnya sebagai ketua kelas, ketua kebersihan kan dekat kelas tu kan, tapi kita tak buat pun, kita buat dono je. Jadi itu pun antara tanda-tanda ataupun perkara-perkara yang menyebabkan nifak. Jadi hati-hati ya anak-anak murid. Ustaz, perhatikan kembali apa dia perkara-perkara yang boleh menyebabkan nifak ini dan cuba hindari perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, yang seterusnya kita lihat kepada kesan nifak dalam kehidupan. Ada 4 kesan ataupun 4 kategori kesan ni, iaitu kepada individu, kepada masyarakat, kepada keluarga dan juga kepada negara. Kita lihat kepada individu dahulu. Apa yang akan terjadi kepada individu tersebut apabila dia melakukan perkara-perkara nifak ataupun dia menjadi munafik. Kita lihat apa dia kesan dia terhadap individu. Baik, yang pertama, dibenci masyarakat. Biasalah kalau orang dah sentiasa menipu, orang sentiasa khianat, memang akan dibenci oleh masyarakat. Hilang rakan dan taulan, hilang kawan kan. Yalah dia orang tak sukalah kan, memang hilang lah. Jadi yang seterusnya sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Contohnya bila dia ambil rasuah, itu wang haram. Jadi dia takut, SPRM datang ke rumah aku, polis datang ke rumah aku, ketuk pintu ke. Jadi dia sentiasa resah dan takut. Itulah dia kesan kepada individu. Seterusnya kita lihat kepada kesan kepada masyarakat, melemahkan perpaduan dan kesatuan. Bila dalam satu masyarakat itu ada orang yang munafik, dia akan melemahkan satu-satu perpaduan dan kesatuan. Sama macam seperti dalam perang Nabi kan, ada sebahagian yang diketuai oleh seorang munafik itu berpatah balik dalam perjalanan perang. Jadi pasukan tersebut bakal menjadi lemah. Begitulah contohnya. Dan seterusnya sentiasa berbalah dan bergaduh, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Dan seterusnya kita lihat kepada keluarga, hilang rasa kasih dan sayang, tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga,
timbul perasaan curiga. Bila kita tengok dia ni macam lain macam aja kan. Ada buat sesuatu ke? Kita mulalah dalam diri kita nak curiga dengan ahli keluarga sendiri. Dan seterusnya kita lihat kepada kesan kepada negara, iaitu berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Umat mundur dan lemah, mudah dikuasai dan dijajah. Itulah dia kesan nifak dalam kehidupan kita, sama ada dalam diri individu, masyarakat, keluarga ataupun negara. Okey, jadi kita dah belajar faktor yang mendorong kepada nifak, perkara yang menyebabkan nifak dan kesan nifak dalam kehidupan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat dihadamkan oleh anak-anak murid Ustaz, dan semoga kita berjumpa sekali lagi dalam surat-surat yang lain insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.